Benda yang besar dalam Quran, pertama, bila benda tu disebut dalam Quran. Bila sesuatu perkara tu disebut oleh Allah dalam Quran, maknanya perkara tu hebat. Allah Ta'ala sebut buah-buahan dalam Quran. Makna buah tu carilah hebat. Buah tin. Sampai Allah sumpah watin wa zaitun. Allah sumpah buah tin dan buah zaitun. Tapi jarang kita makan buah tin. Yang banyak kita main 7 tin. Dulu-dulu ni, kecil-kecil dulu main 7 tin. Kemudian ngumpulkan tin. Buah tin, tobat tak nak makan. Buah zaitun, itu buah yang Allah sebut dalam Quran. Zaitun yang menyanyi, yang melakon tu Ustaz, tu pelakon makcik oi. Ni buah zaitun. Carilah buah dia, carilah minyak dia. Ni zaman-zaman Covid ni, minumlah minyak zaitun supaya tekak kita elok. Ini yang saya kata tekak. Tak tahu, gatal tekak. Duk tak tahu apa, apalah minum zaitun. Cara yang ori punya. Bila turun tu melekat, dia sapu habis segala tekak-tekak tu. Corona ke, janti Corolla tu, duk turun. Minyak zaitun, buah zaitun disebut. Pisang disebut. Allah sebut pisang dalam Quran. Kita hina pula orang bawa pisang sembahyang Jumaat. Kau ni bawa pisang je, bawa lah apple. Buah naga ke? Buah naga Allah tak sebut. Buah pisang Allah sebut. Kita duk ngutuk orang datang surah Al-Jannah ni, bawa pisang. Padahal pisang tu disebut dalam Quran. Buah yang bagus. Buah yang bagus ni tuan-tuan, elok sepanjang tahun ada. Pisang tu sepanjang tahun ada. Buatnya pisang tu setahun sekali, mampu kita. Siapa nak meniaga goreng pisang? Buatnya pula buah durian sepanjang tahun, tiap-tiap hari ada buah durian. Apa jadi tuan-tuan? Nasib baik pakai mask, sendawa tak bunyi. Maka Allah ni bijak, dia bagi setahun sekali 2 je buah durian. Bayangkan tiap-tiap hari dia buah macam buah kelapa. Ada je durian. Oi, kencing manis semua. Separuh surau ni ahli jemaah potong kaki. Kencing manis semua. Allah sebut tentang buah apple. Allah Ta'ala sebut tentang buah rumman, buah delima, buah anggur. Buah rumman tu pun Allah sebut dalam Quran. Maknanya buah tu bagus. Orang panggil buah pamoga, pomegranate tu semua ni. Pamoga. Okay, kita ingat pamoga makcik tu lah. Baru dah putih. Itu pamoga. Sebab dia sebut pamoga, kita baru tahu, oh ni dia buah pamoga, buah delima. Padahal Allah sebut beratus tahun, 1000 tahun dah. Ada benda yang Allah Ta'ala sebut nama dia negeri. Negeri tu mesti bagus. Negeri yang Allah sebut dalam Quran, negeri Mekah. Malaysia tak ada orang. Dalam Quran rasa tak ada, Kompong tak ada. Yang Allah sebut Mesir ada dalam Quran. Ada juga yang Allah Ta'ala sebut tentang person, persona, person, manusia. Dan yang ni Allah Ta'ala sebut manusia yang baik, manusia yang jahat. Manusia yang baik Allah sebut Luqmanul Hakim. Jadikan nama surah. Nabi-Nabi, jadikan nama surah. Ibrahim, Nuh, jadikan nama surah. Muhammad, nama surah. Ada yang Allah Ta'ala sebut tentang manusia yang hebat, namanya Zulkarnain. Ada yang manusia sebut, Allah Ta'ala sebut orang tapi tak sebut nama. Dia sebut secara umum. Abu Bakar, idh huma fil ghar, ketika mereka berdua di dalam ghar. Yang berdua itu ialah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Ada yang Allah panggil hambanya, Nabi yang Allah panggil hambanya. Ada letakkan Nabi-Nabi seperti Nabi Khidir. Ada yang diletakkan nama perempuan, Maryam. Ada yang disebutkan nama Maryam sebagai jelas perempuan yang baik. Sampai ada nama surah, nama dia surah Maryam. Ada yang sebut secara umum saja, Nabi Khidir. Tak sebut pun nama dia, tapi kita faham itu Khidir. Kisahnya disebut oleh Allah dalam Quran. Ada juga manusia jahat.
disebut dalam Quran. Pasal apa? Sebab terlalu jahat. Nama dia Firaun. Bunuh segala orang. Firaun ni bunuh budak-budak. Dia takut budak lelaki-lelaki ni jadi nabi, nak rampas kuasa dia. Ni nama Firaun. Isteri dia sendiri pun dia bunuh kat leher. Punya jahat Firaun. Jadi kalau suami akak tak apa baik, sabar Ustaz. Dia belum sejahat Firaun. Sabar sikit. Suami kita baru on. Dia Firaun. Suami kita tak ada Fir. Sabar sikit. Buat tenang, lelok. Kena dapat jahat macam Firaun, mampu kita. Ada yang disebut sebagai Qarun. Ada Haman. Disebut oleh Allah. Ada makhluk yang disebut oleh Allah. Hayawan. Jin. Ada mukjizat yang Allah Ta'ala sebut secara jelas dalam Quran. Dinamakan pula dalam surah, nama dia Isra dan Mi'raj. Nama surah Al-Isra. Berapa banyak mukjizat-mukjizat yang dapat dekat Nabi, tapi tak dijadikan nama Quran, nama surah dalam Quran. Nabi belah bulan, ada tuan-tuan, surah Al-Qamar. Kemudian Nabi Muhammad depa tangan macam ni, keluar air daripada celah jari Rasulullah. Tak dijadikan nama Quran, nama surah. Nabi Nabi Ibrahim terbakar dia, tapi tak hangus dia, duduk dalam api, tak terbakar. Tak jadi nama surah. Tetapi peristiwa Isra jadi nama surah. Jadi akak-akak, setengah orang dia komplain, Ustaz, kenapa orang perempuan tak boleh jadi imam? Nanti kalau surah Al-Jannah ni dah buat, baru punya buat masjid, kalau boleh kami orang wanita, kaum ibu minta ada seorang wakil imam daripada wanita. Usul daripada Kak Tipah. Usul daripada Ustaz mengurusi kita. Ini sajalah cadangan kami, sebab ustazah yang mengajar kami ni balik pada Azhar. Udah, tuan-tuan. Ya, jadi janganlah lupa jasa orang perempuan. Dema pun menyumbang juga untuk pembinaan baru. Tak boleh Kak Leha, yang jadi imam orang laki-laki. Orang Islam kan adil. Kenapa laki jadi imam, perempuan tak boleh? Itu tak adil. Sebab apa dia kata tak adil? Sebab dia faham adil tu ialah 50-50. Itu adil. Awak dapat 50, awak dapat 50. Itu adil. Dalam Islam tu bukan adil. Islam meletakkan makna adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu baru nama adil. Kenapa saya hari ini berceramah ada mikrofon dekat muka saya? Sebab saya bercakap. Maka itu adil. Sebab tu akak-akak dengan abang-abang tak ada mikrofon. Kalau akak-akak pun ada mikrofon, saya pun ada mikrofon, adil Ustaz. Habis itu siapa nak cakap ni? Adilnya ialah saya duduk di atas, tuan-tuan duduk di bawah. Sebab apa? Sebab kami bercakap. Kalau kami duduk di bawah, tuan-tuan tak nampak. Itu nama dia adil. Tidaklah dikira adil semua dapat kerusi macam kami. Siapa yang nak cakap lagi? Cuma kurang adil mengikut saiz kerusi. Yang mana faham-faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, adil ni meletakkan sesuatu pada tempat dia. Anak kita yang umur 24 makan nasi 2 pinggan. Takkan anak kita yang 2 bulan makan nasi 2 pinggan? Adil lah Ustaz. Abang dia 2 pinggan. Adik dia yang baru beranak dia pun 2 pinggan juga. Tu bukannya adil. Tu bangang nama dia, tuan-tuan. Bukan maknanya perempuan boleh jadi imam atas alasan laki-laki imam. Mesti adil. Tak. Itu tanggungjawab. Adil bagi laki-laki, engkau kuat, kau jadi imam. Engkau gagah, engkau jadi imam. Engkau tak beranak, engkau jadi imam. Engkau tak ada haid, engkau jadi imam. Engkau tak ada nifas, engkau jadi imam. Itulah adil. Perempuan jadi imam. Makcik haid, tak kira, jadi imam juga. Kan tu bodoh nama dia. Orang laki-laki dia tak ada haid. Jarang kita tengok senarai bertugas imam cuti haid. Ada tak? Imam Dasuki ada tulis tu, cuti haid.
Ada tuan-tuan. Haji dolar, cuti, mengandung, beranak, nifas, taubat lahum, tak ada. Bayangkan kalau tok-tok imam semua bersalin. 4 imam cuti. Imam dolar mana? Dia dah dalam wad. Level room sekarang ni nunggu masa beranak tu. Haji Ipin, dia dalam pantang. Nampak? Kan pelik hidup tuan-tuan. Tengah-tengah semayang, imam lari kat depan. Waktu sujud, semayang Jumaat tu. Penuh sesak ni semayang Jumaat. Punya lama makmum sujud. Bilal angkat kepala. Udah tak ada, kata Bilal. Rupanya imam dah lari. Petang jumpa imam. Kenapa engkau tinggalkan kita orang tengah semayang, Mak? Ya Allah, tengah-tengah sujud dia datang. Tak tahu ke nak datang hari ni. Bulan dia cepat 4 hari pula. Tak tahu sebab apa. Tuan-tuan tak geli ke dengar dia, tuan? Sebab itu Allah Ta'ala ni, dia adil. Laki-laki tak ada masalah tu. Jadi imam. Engkau pemimpin, kau jadi imam. Tetapi tidaklah orang perempuan ni dianiaya pahalanya. Dikurangkan pahalanya. Tetap sama saja pahala dia. Mulianya Al-Quran ni. Cuba tengok pada orang perempuan. Satu surah nama dia An-Nisa. Surah An-Nisa khas untuk orang perempuan. Surah perempuan An-Nisa. Dia tak ada surah rijal, tak ada. Surah laki-laki, tak ada. Surah perempuan. Panjang pula tu. Surah di antara yang paling panjang dalam Quran. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Panjang tu. Segala hukum dalam dia banyak. Ada satu lagi surah nama dia Maryam. Hebat. Masya Allah. Sebab tu orang perempuan jangan duk rasa kita ni apa malang nasib kita. Dah lah beranak je rojanya. Habis tu takkan nak bagi orang jantan beranak. Susah. Kalau dua-dua beranak macam mana? Suami isteri. Kahwin-kahwin 4 bulan abang. Siapa antara kita yang mengandung abang? Itulah abang susah hati. Lawyer-lawyer abang ni. Tak payah susah hati yang akan mengandung perempuan. Macamlah kita tanam pokok nangka. Bila besar pokok tu, tak tahu jadi apa pokok ni. Durian ke nangka? Tak tahulah. Engkau bodoh buat apa dan kau tanam pokok nangka lah dia. Itu nama dia fitrah. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan Isra' dan Mi'raj pada nama surah. Mukjizat letak nama surah. Hebat tuan-tuan. Yang kedua, di mana kehebatan dia? Allah tak bagi pada nabi-nabi yang lain. Allah bagi pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita rasa bangga, kita rasa bersyukur kita ni jadi umat Rasulullah. Cubalah kita timbulkan satu perasaan bersyukur aku ni jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang terakhir tapi yang paling awal masuk syurga. Umat yang pendek umurnya tetapi amalannya panjang macam umur Nabi dulu-dulu. Semayangnya 5 waktu tapi pahalanya macam 50 waktu. Sama macam dulu-dulu. Diberikan keampunan. Sak-sak ampun. Allah ampunkan dosa macam-macam. Tuan-tuan mari duduk dalam masjid, duduk belajar ni Allah ampun dosa. Satu langkah naik darjat. Satu langkah kaki menghapuskan dosa. Satu langkah memberikan satu pahala. Ni umat Nabi Muhammad punya istimewa. Tapi itu makcik fikir Ustaz. Makcik bugilah tak dapat apa pagi ni. Kenapa? Makcik naik kereta. So, tadi Ustaz kata melangkah. Tak apalah makcik. Lain kali jalan kaki lah. Dah section 24 datang jalan kaki sini ni. Dah Allah bagi kereta naiklah. Itu langkah tu sebagai satu perumpamaan. Makin jauh kau datang, makin susah kau datang, makin banyak dosa kau dihapuskan. Allah Ta'ala hapuskan dosa banyak tuan-tuan. Bersedekah. Ni kita nak sedekah untuk surau kita. Kita nak sebelum kita mati tuan-tuan, surau tempat kita bersemayang, ya, tempat kita beribadat ni kalau boleh aku nak tengok siang. Dan kalau aku mati nanti mudah-mudahan salah satu benda yang tolong aku dalam kubur ialah wakaf kita.
Berapa banyak tuan-tuan malaikat duk minta ampun pada kita. Minta ampun. Kemudian Allah bagi satu bulan khusus untuk bulan pengampunan. Nama dia Ramadan. Bulan maghfirah. Punya istimewanya jadi umat Nabi Muhammad. Patutnya kita rasa seronok dengan Ramadan. Sebab bulan puasa ni nak menghapuskan dosa. Ini duk sugul. Kenapa abang? Dah nak puasa. Eloklah. Tak adalah rasa macam baru je puasa. Dah datang balik dia orang ni, betul ke kalendernya pun. Udah menyalahkan kalender tuan. Dia tak suka dengan puasa. Sedangkan puasa ni bulan keampunan. Allah hapuskan dosa orang yang berpuasa. Keluar daripada Ramadan bersih. Macam tak ada dosa apa. Fitrah. Tu nama dia zakat fitrah. Hari Raya Aidil Fitri. Bersih. Kau tengok tak suka dengan Ramadan. Allah bagi untuk kita umat Nabi Muhammad. Untuk kita ni. Salah satunya ialah Isra' dan Mi'raj untuk kita. Sebab tu dalam kisah Isra' dan Mi'raj ni banyak pengajaran. Saya pun malas nak cakap tuan-tuan. Sekali dia kata ni hadis palsu lah, hadis da'if lah. Pening pula. Kalau dia da'if sekalipun, jadikan sebagai iktibar dan inzar. Dulu-dulu kan ustaz-ustaz suka cakap. Bila Nabi Mi'raj, Nabi nampak satu orang yang ambil kayu api, pikul. Kemudian pikul lagi sampai terjerombak. Nabi tanya Jibril tu siapa? Orang yang ada amanah tapi duk pegang amanah, tak mampu pegang lagi, tak mampu ambil lagi, tak mampu ambil lagi. Itulah perbandingan dia di hari kiamat. Mari ustaz-ustaz zaman sekarang dhaif. Tak payah pakai pula. Dulu kita duk belajar. Satu perempuan tua datang kacau Nabi. Okey? Datang Ifrit kejar Nabi. Tiap-tiap kali baca doa nak jatuh. Dia kata itu dhaif, tak boleh pakai. Lama-lama semua orang takut nak baca kisah-kisah ni. Kalau dia dhaif sekalipun, dia bukannya mau tu. Dia dhaif sebagai satu pengajaran supaya kamu jangan jadi macam tu. Nabi nampak orang perempuan, orang lelaki duk gunting lidah dia sendiri bandingan orang ngumpat. Yang Nabi nampak orang duk makan daging busuk, daging berulat busuk. Siapa tu? Dia suami orang, dia isteri orang, dia berzina dengan orang lain. Padahal dah ada yang halal, pergi duk cari haram juga. Tu bandingan dia. Jadi kita rasa takut. Dengar Isra' Mi'raj dulu-dulu takut. Jangan buat. Takut nak buat tu. Ustaz tu cerita. Sekarang dengar Isra' Mi'raj tak takut. Dia jadi pening. Sebenarnya pendapat itu dibantah oleh At-Tabari. At-Tabari dalam kitabnya. Tapi pendapat itu Ibnu mengatakan Ibnu Taimiyah berpendapat pula. Tetapi pendapat itu pula lalah keluar pening. Kenapa tuan? Aku pening. Sekejap dibantah, sekejap dibantah. Tapi pendapatnya dibantah. Mana satunya betul aku pun tak tahu. Biar aku balik tengok Korea. Sarang aduh. Tujuan kita buat ceramah ni, buat kuliah ni supaya kita ambil iktibar. Setiap sesuatu yang berlaku tu mesti ada satu iktibar. Termasuklah Isra' dan Mi'raj. Linuriyahu min ayatina. Jadi apa iktibar dia? Banyak. Jangan buat dosa. Banyak. Pasal apa? Isra' dan Mi'raj. Pasal Nabi sedih. Siti Khadijah mati. Nabi sedih, bapa saudara dia mati. Dua orang ni yang paling banyak bantu baginda. Maka sedih ni tuan-tuan. Kita, itu naluri manusia. Nabi pun bersedih. Biasa kalau kita bersedih. Anak kita meninggal. Menangis. Kita ziarah dia. Sabarlah aja. Allah sayang ke anak aja. Sabar. Nangis. Janganlah nangis. Tak elok. Yang tak elok meraung. Itu yang tak elok. Abang Bidin! Yang tu tak elok.
Suami dia Abang Bidin. Kerja askar. Nama dia Combi. Yang tu yang salah. Yang tak bolehnya meratap. Abang Bidin, kenapa Abang Bidin tinggalkan Combi? Yang tu yang salah. Nasib baik Abang Kasim tegur. Siapakah yang menangis itu? Mami. Itu Combi, anak Mami. Kenapakah dia menangis? Dia teringatkan suaminya yang meninggal. Boleh tak Mami panggilkan dia? Combi pun datang duduk tepi pintu. Combi, janganlah menangis. Dulu Abang Kasim boleh melihat dunia. Tetapi Abang Kasim menangis sebab isteri Abang Kasim mati. Sekarang mata Abang Kasim buta. Ini cerita Kasim selamat ni. Tengah-tengah duduk menyimbang, Badin main saksofon. Siapakah yang bermain alat saksofon itu? Oh, itu Badin Abang Kasim. Boleh tak kau panggilkan dia? Bawakan alat seksnya sekali. Oh, subhanallah. Anda faham? Tak faham sudah kan? Bawakan sekali alat seks dia. Ni cerita dia. Yang tu yang salah tu. Yang tu meratap, meraung. Lagi mengadu nasib. Siapalah nak jaga saya? Siapalah nak jaga mak? Engkau lah yang bagi duit pada mak setiap bulan. Engkau pula mati. Kenapa engkau mati? Kenapa tak nak orang lain? Haram. Kadang-kadang dia berbisik. Duk tengok mayat suami dia. Waktu tu kena kapan. Abang janji nak sehidup semati dengan saya. Abang mati dulu. Siapa nak jaga saya, bang? Tu imam tengah kapan jawab. Saya ada. Bukan imam sini. Okey, imam. Ni Afrika. Tuan-tuan, menangis itu fitrah. Sebab Rasulullah bila anak baginda mati, Rasulullah pun menangis. Jadi jangan duk halang orang menangis. Biar dia nangis. Dia nangis. Tak apa. Itu fitrah. Bersedih. Nabi Muhammad pun bersedih. Tetapi bila bersedih, apa nak dibuat? Allah Ta'ala ajar. Pergi kepada Allah. Bila bersedih, gundah gulana, hati tak tenang, cari Allah. Dekatkan diri dengan Allah. Itu yang Allah nak tunjuk dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ada orang yang bila bersedih, cari arak. Fras, cari arak. Ada. Jenis macam tu. Dia kata dia fras, dia cari dadah. Dia fras, dia sedih. Cara dia apa? Gam download. Curi kereta Honda. Nak faham? Tak faham sudah. Sebek kereta Honda. Mula-mula dia naik bah. Lah. Itu bukan. Ada orang yang bersedih, potong tangan dia, bunuh diri. Kenapa tak cari Tuhan? Di mana nak cari Tuhan? Tuhan tak bertempat. Belajar pada Isra' dan Mi'raj. Pergi masjid. Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dekati Allah di mana? Di rumahnya. Di mana? Masjid. Kita hari ini nak cari Tuhan. Di mana? Nak cari ketenangan di mana? Kita tak mendekatkan diri dengan masjid. Jauh kita pada masjid. Tak tahu pun dalam masjid kita ada berapa saf. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa imam. Tak tahu pun dalam masjid kita siapa Bilal. Tak tahu. Cubalah kita rapatkan diri dengan masjid. Macam Nabi Muhammad tunjuk dalam Isra' dan Mi'raj. Kau cari masjid. Dalam dia ada ketenangan. Sebab tu, kita kena usaha, tuan-tuan. Macam mana kita boleh ubah surau kita sekarang ni jadi masjid, jadi rumah Allah. Besar, luas, aktif, banyak program dalam dia, tenang, seronok. Ni kena buat. Saya pergi hari itu, dulu saya ceramah satu masjid, tiang dia banyak. Dalam masjid beratus tiang. Berpuluh-puluh tiang.
Saya tanya AJK, banyak benar tiang sini. Sebenarnya kami buat untuk senang ustaz je, datang semua orang tua-tua. So, ada tiang tu senang seorang satu lah. Jauh betul pandangan awak ni. Orang dulu-dulu lah ustaz, kata dia senang orang tua-tua datang. Janda tiang itu, itu tiang Haji Nordin, tiang Haji Ahmad, tiang Kak Leha, tiang Kak Tipah, tertipu semua tu. Ada orang buat macam tu. Saya tengok masjid tuan-tuan pun tiang boleh tahan juga tuan-tuan. Agak-agak tiang ni siapa ni? Bekas nyanda pun ada lagi ni tuan. Jangan dicuri tiang ni, dia punya tuan-tuan. Subhanallah. Tak apa lama lepas tu saya pergi. Rupanya masjid dah baru. Tiang banyak-banyak dah tak ada. Cantik, besar, tinggi, aircon. Kapetnya elok. Jemaahnya meningkat 4-5 kali ganda. Pasal apa? Pasal dia menarik orang. Dulu dia kata ustaz, bila sujud kapet tak ada bulu dah ustaz. Bila sujud-sujud betul-betul tak guni. Kena hak gaut. Sambil dia turun sujud sama banyak Allah dengan aduk. Allahu akbar. Aduh, nampak sama banyak ustaz. Sekejap aduk, kejap Allah. Kawan terlupa kapet dia dah nipis. Tengok kapet kita ni. Masya Allah. Tenggelam. Selesa kita. Dulu ada orang tak mau ke masjid sebab panas. Kipas tak cukup. Tambah pula kipas nazak. Sakaratul maut. Ada tuan-tuan tambah kipas jenis macam kita. Ada. Ada kipas yang langsung tak terasa. Sebab apa? Habuk penuh. Tok Bilal tak buat kerja tu siap. Ada kipas sakaratul maut yang jenis siling. Buka, off, on je, dia bunyi lah. Makcik kat semayang tu mengucap, La ilaha illallah. Allah. Takut putih. Buatnya putih wayar, timpa dia putih kepala dia. Bila masjid baru, aircon. Sebab ada orang bagi alasan kenapa tak ke masjid, panas. Saya tak tahan, kalau tarawih sempit, tak tahan, panas. Peluh sampai ke kaki. Itu yang saya semayang di rumah. Bila bubuh aircon, mak datang masjid, aircon dah sejuk. Dah pergi dah kemarin, tak tahan, sejuk. Tak tahan. Itu yang saya semayang di rumah. Puak-puak ni tuan-tuan buatlah masjid macam mana pun. Tak mau juga tuan-tuan ni. Lalah masjid tu pindah dalam rumah ni. Baru boleh.